Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak harap kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, dilindungi sentiasa, dipanjangkan usia. Lepas tu sentiasa senyum selalu. Alhamdulillah, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Hari ni akak akan kongsikan satu kisah seram yang akak petik daripada sebuah blog. Kisah mengenai jalan lama tau. Akak harap korang bolehlah stay sampai habis. Jom. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah kali ni kisah mengenai jalan lama tau korang. Masa tu kejadian ni dilalui oleh Rahman. Rahman ni pada ketika tu dia dah ada kat kampung. So dia nak balik ke KL sebab dia ada kerja. Jadi dia bersiap-siap lah nak balik ke KL. Masa dia nak balik KL tu, mak dia tanya, "Kamu nak balik malam ni juga ke, Man?" Kata Mak Leha. Rahman ni semasa dia sedang mengenakan kasut dia nak ikat tali kasut dia kan, dia pandanglah sekilas pandang ke arah ibu dia ni. So dia cakap lah, "Mahu tak mahu Mak, Man kena balik malam ni juga sebab esok pagi-pagi lagi Man nak kena jumpa klien." Bos pula bagi tahu last minute. Kata Rahman, dia tak nak risaukan mak dia. So mak dia pun tanyalah lagi, "Tak boleh ke tangguh hari lain, Man? Mak risau kamu nak balik KL malam-malam macam ni." Kata Mak Leha, dah berbau kerisauan. Rahman dia tersengih dekat Mak Leha. Dia berdiri tegak lurus menghadap kepada Mak Leha. "Tak boleh Mak. Lagipun nanti diorang ingat Man ni suka cakap bohong. Dia orang tak percayakan Man pula. Anak Mak ni dah besar. InsyaAllah tak ada apa yang perlu Mak risaukan. Man balik dulu ya Mak. Minggu depan kalau tak ada aral, Man balik lagi kat kampung." Kata Rahman. Lepas tu Rahman pun dia ambil tangan ibu dia. Lepas tu dia cium tangan ibu dia. Lepas tu dia nak balik lah kan. So mak dia pun tanyalah, "Kamu balik ikut jalan mana?" Kata Mak Leha. Hati Mak Leha masa tu memang terus dibaluti dengan kerisauan. Lepas tu Man ni dia jawab lah, "Jalan lama kot Mak. Cepat sikit sampai. Sampai awal boleh juga Man tidur sekejap sebelum pergi kerja besok." Balas Rahman kepada mak dia. "Mak tak nak larang kamu. Tapi kalau boleh lah malam-malam macam ni, lebih baiklah kamu ikut jalan baru, Man. Jalan lama tu macam-macam cerita pelik Mak dengar. Mak takut lah, Man." Mak tak perlu takut. Mak tak perlu takut apa-apa. InsyaAllah segalanya okey. Segalanya selamat. Sampai nanti Man telefon Mak. Man pergi dulu ya Mak. Kata Man. Sepantas tu juga dia mencelah kata-kata mak dia tau. Dia tak nak mak dia ni lebih risau. So Mak Leha dia akulah, walaupun hati dia memang betul-betul melarang keras pada ketika tu. Tak tahulah kenapa malam ni hati Mak Leha ni dia macam lain macam tau rasa. Dia rasa macam tak sedap. Lepas tu dia rasa macam tak selesa. Macam ada sesuatu yang bakal berlaku tau. Lepas tu dia mengeluh. Dia macam mengeluh. Sebab anak dia berkeras juga nak ikut jalan lama kan. So selepas tu kereta dipandu dengan kelajuan sederhana membelah kepekatan malam. Kabus masa tu dia berkumpul lembut je menerawang dekat atas udara. Macam tu lah. Jalan raya sunyi dari kenderaan. Tak ada sebuah pun
kenderaan yang mengguna jalan tersebut tau. Persekitaran tu tak usah kata lah, memang surang kelam. Lampu jalan dia pasang pula agak berjarak antara satu sama lain, jauh. Sesekali Rahman ni dia alihkanlah pandangan dia ke cermin sisi sebelum dia pandang ke arah cermin depan, cermin belakang, macam tu lah, berkalih-kalih macam tu kan. Masa tu kan jantung Man ni dia rasa macam direntak tau, sebab ada satu kelibat berselubung putih dia tengok masa tu tengah duduk tau dekat satu ruangan dekat seat belakang. Cepat-cepatlah Rahman ni dia pandang ke hadapan. Jantung dia memang berdebar, duk-dak, duk-dak, duk-dak. Tak semena-mena pesanan ibu dia tu mula bermain di fikiran dia. Rahman dia menidakkan dalam hati dia, tak ada. Bukan dia tak pernah pun mendengar misteri tentang jalan yang dia gunakan tu, tapi corak pemikiran moden lebih menguasai minda Man tau. Sungguh pun dia langsung tak percaya segala hantu dan tahyul-mahyul ni semua. Memang tak ada lah. Ya Allah, memang dia tak percaya. Akak ni buah sungguh. Lepas tu kan, perlahan-lahan pandangan dia tu disorotkan semula memandang cermin pandang belakang. Dia tengok masa tu seat belakang kosong. Rahman dia rasa lega. Alhamdulillah sangat-sangat kan. Jadi betul lah, dia cuma berilusi kot sebentar tadi kan. Jadi kelopak mata dia tenyeh banyak kali. Dia cuba nak hilangkan rasa letih. Lepas tu dia pijak pedal minyak dia tu, dia anjak. Cuba juga dia nak bawa laju sikit lah. Beberapa meter berlalu, Rahman ni dia tengok pada meter minyak 100 km sejam kelajuan yang dibawa. Tapi apa hal lah, dia rasa lambat ni, rasa lambat sangat tau. Rahman dia mengerutkan dahi dia. Sempatlah dia mengerling ke arah kanan. Dia tengoklah batang-batang pokok yang menghiasi bahu jalan tu terasa cukup lambat je dia nak lalui batang-batang pokok tu. Padahal pedal minyak dia tu dia memang tekan sehabis-habisnya. Kalau diikutkan memang kereta dia tu patut laju tau. Padahal dia terfikirlah, rosak ke apa enjin aku ni? Mustahil. Minggu lepas baru aku hantar servis, takkan dah rosak. Dia mengomel lah sendirian kan. Lepas tu tak semena-mena kereta dia ni terhingguk sebelum terhenti dekat tepi jalan tau. Rahman dia cuba juga hidupkan enjin kereta dia, tak berjaya. Lepas tu dia pun melangkah keluar daripada kereta dia. Lepas tu dia tengoklah kiri kanan memelia sekeliling kan. Tak ada kenderaan pun korang. Dia nak minta tolong, tak tahulah dia nak minta tolong dengan siapa. Aku nak minta tolong dengan siapa ni. Lepas tu nak ke tak nak, dia terpaksalah mengerahkan kekuatan dia tu untuk tolak kereta dia ni perlahan-lahan ke bahu jalan tau. Rahman pun dia menghembuskan nafas nafas penat. Dah tolak kereta penat lah, takkan panas. Bonet hadapan dia tu dibuka, tak ada sebarang kerosakan pun yang dia tengok. Rahman ni dia garu-garu kepala dia. Lepas tu kan dia periksa dengan lebih terperinci lagi. Dia nak confirmkan tang mana yang rosak kan. Dia tak begitu arif sebenarnya dengan kereta, tapi agak-agak lah dia pegang-pegang lah apa yang boleh pegang kan. Selang beberapa saat berlalu, kelihatan sepasang suami isteri lah agak-agaknya muncul dari kejauhan. Dia nampak dari jauh tau. Rahman ni dia berlapang dada lah. Cepat-cepat lah dia berdiri dekat bahu jalan sambil dia mengawangkan tangan macam tu. Masa tu kan sebuah kereta Myvi muncul di pandangan dia tau. Semakin mendekati dia, kereta tu dipecut makin laju, diiringi pula dengan horn bertalu-talu. Lepas tu lampu pula tinggi diangkat berulang kali. Rahman ni dia mengeluh lah, kenapalah kereta tu tak nak berhenti. Dah tak nak berhenti, dia horn-horn pula. Kereta tu langsung tak kesian kat aku ke? Macam tu lah. Susah betul lah nak minta tolong dengan orang-orang zaman sekarang ni. Dia mengeluh. Macam tu lah. Rahman akhirnya dia bersandar tubuh dia tu dekat kereta tau. Telefon bimbit dia cuba keluarkan. Dia sebenarnya nak cari nombor telefon kenalan dia yang tinggal berdekatan. Sebaik je dia menjumpai nombor tu, dia buat panggilan. Tak disambung. Rahman ni dia tenungkan telefon bimbit tu, tak ada signal, memang tak sambung lah korang. Dia pun mendengus seraya dia masa tu memuatkan telefon bimbit dia ke dalam poket. Dah tak ada fungsi kan, so masuklah dalam poket. 5 minit dia tercegat dekat situ.
sepasang cahaya lagi muncul dari kejauhan. Tadi akak ingatkan sepasang suami isteri, sorry korang, sepasang cahaya daripada kenderaan rupanya. Lepas tu akak sambung sepasang cahaya dari kenderaan tu muncul dari kejauhan lagi sekali. Rahman ni cepat-cepatlah dia berdiri dekat bahu jalan. Lepas tu tangan dia tu diawang-awangkan, panggil kan, stop macam tu. Dalam hati masa tu dia betul-betul berharap tau, pemandu tu akan berhenti memandu, lepas tu akan bantu dia tau. Tapi kan sebuah kereta Wira muncul di hadapan mata dia. Betul lah, kereta tu melalui kawasan tu. Perlahan-lahan je kereta tu berhenti dekat belakang kereta Rahman ni. Rahman dia pun mendapatkanlah kereta tersebut. Sepasang suami isteri dalam kereta. Yang ni betul, sepasang suami isteri. Cermin kereta diturunkan separuh. Lepas tu maaf abang mengganggu, saya nak minta tolong sikit. Kereta saya tu tiba-tiba je mati tengah jalan, tak boleh start. Nak minta tolong abang tengok-tengokkan kalau tak keberatan. Pinta Rahman. Masa tu Rahman memang dalam nada yang letih dah korang. Lelaki tu dia memandang tau, dia tengok lama pada wajah Rahman. Lepas tu dia mungkinlah cuba nak mencari kejujuran daripada Rahman ni. Maklumlah kan, dunia moden sekarang ni manusia kebanyakannya suka buat helah, suka menipu tau, memanipulasikan rasa simpati, lepas tu menjerat dalam kesempitan. Lelaki tu perlahan-lahan dia membuka pintu, dia menyelit keluar. Macam tu lah. Kamu seorang je ke? Soal lelaki tu kepada Rahman. Rahman angguk lah. Lelaki tu dia gelengkan kepala. Kalau nak ikut jalan ni, lebih baik berdua. Jalan ni bukan elok sangat guna seorang-seorang. Tegas lelaki tu kepada Rahman. Rahman masa tu dia hanya mendiamkan diri tau. Dia tak bantah pun dengan kata-kata lelaki tu, dia tak menyokong pun. Lelaki tu dia berlalu mendapatkan kereta Rahman. Masa tu dia melewatilah tubuh kenderaan Rahman tu kan. Pandangan dia dialihkan tengok ke dalam kereta Rahman. Tiba-tiba riak wajah lelaki tu berubah serta-merta. Lelaki tu cepat-cepat berundur menjauhi daripada kereta Rahman. Lekas-lekaslah dia mendapatkan semula kereta dia sebelum lelaki tu memecut laju meninggalkan Rahman yang dalam keadaan kebingungan. Entah kenapalah pula dah cuba nak tolong, tiba-tiba pula buat respon macam tu. Tak ke Rahman ni macam blur kan? Kemudian perlahan-lahan Rahman ni dia menjenguklah dalam kereta. Tak ada apa pun dalam kereta masa dia tengok. Tapi dalam masa yang sama lah, bulu roma dia ni dah tegak merinding tau. Kepala dengan leher dia ni terasa mengembang. Rahman dia mengusap perlahan-lahan tau. Mata dia meliar ke kiri, ke kanan. Sebelum dia alihkan pandangan dia semula. Dia terkaku tau sekejap. Satu figura kelihatan sedang berdiri berada jarak dalam lingkungan beberapa meter sahaja. Tak ada cahaya pun yang menerangi keadaan masa tu, membuatkan pandangan Rahman ni agak macam berbalam lah, macam nampak tak nampak je. Perlahan-lahan figura tu bertapak mendekati kepada Rahman. Masa figura tu semakin mendekati, semakin jelas tau susuk tubuh tu di pandangan mata Rahman. Tak kala tu lah rahang Rahman ni terasa longgar. Susuk tubuh yang menghampiri dia tu pada kepala. Hanya meninggalkan batang leher yang membuahkan darah merah tau. Darah merah yang pekat kurang. Rahman dia terperanjat. Memang dia terperanjat sangat-sangat. Dia tertunduk tau. Ketakutan mula berada di jiwa dia. Seluruh tubuh dia menggigil. Nafas dia tersekat-sekat tau dekat dada dia. Pertama kali dalam hidup dia, dia melihat perkara tersebut. Seminit dua berlalu. Perlahan-lahan masa tu Rahman menoleh ke arah kelibat tu. Yang tadi muncul tadi tu kosong. Tak ada apa yang menghampiri dia atau hampir di pandangan dia. Cepat-cepatlah Rahman berlari masuk ke dalam kereta. Dia pun kunci pintu kereta rapat-rapat.
Masa tu keringat mula membasahi wajah dia. Dia kesat, tangan dia kempal kunci kereta. Lepas tu dia cocok dekat steering kereta. Tolonglah hidup, bisik hati Rahman berulang kali. Kemudian dia menghidupkan enjin kereta dia, serta merta enjin tu mengaum. Tanpa berlengah lagi, dia pun menolak gear. Lepas tu dia tekan minyak pedal. Lepas tu kereta tu pun memecut laju meninggalkan kawasan tersebut. Tangan dia menggeletar tau. Dia memegang pada steering macam tu. Dia kepalkan steering tu. Malam tu dia rasakan cukup tak baik lah untuk diri dia. Ibarat kata celaka lah kan. Wajah dia diraup kasar tau. Cermin pandang belakang dan cermin pandang sisi tu dia langsung tak tengok. Bulu roma dia masih tegak mencanak. Lepas tu korang barulah dia percayalah dengan kewujudan makhluk halus, kewujudan hantu ni. Sebab tadi kan dia tak percaya semua tu kan. Sepasang lampu besar tiba-tiba muncul dari arah belakang. Lambat-lambat je Rahman ni melihat refleksi menerusi cermin pandang belakang. Lepas tu kan kereta tu kian mendekati kepada Rahman tau. Oh, sebuah bas rupanya. Rahman mengembuskan nafas lega. Sekurang-kurangnya dia tak kesunyian. Bukan dia seorang je yang menggunakan jalan tersebut. Rasa takut tu taklah terlalu menguasai jiwa dia pada ketika tu tau. Bas tu dipandu laju sehingga merapati belakang tubuh kereta Rahman ni. Jadi Rahman ni dia agak perlahankan sikit kereta dia. Dia mengerling lah sekilas cermin pandang belakang ni. Bas tu menghipit rapat korang. Kalau ditekan brek, pasti ada pelanggaran tau akan berlaku. Rahman dia cuba meningkatkan kelajuan dia semula. Hanya berselang beberapa saat saja, bas tu kembali rapat dengan kenderaan dia. Begitu dekat, seolah-olah macam nak melanggar kereta dia tau. Rahman dia memijak pedal minyak sehingga rapat, tapi dia tak mampu nak menyaingi kelajuan bas dekat belakang dia tu. Gila ke apa pemandu bas ni? Marah Rahman. Lepas tu dia mengalah lah. Dia pasang lampu signal. Dia nak biarkan bas tu memotong. Pergilah kau nak pergi, kau pergilah. Macam tu lah. Dia dah letih keadaan dia sebelum ni, dah cukup memenatkan dia. Lepas tu bas tu pun melewati tubuh kereta Rahman ni. Rahman dia menoleh geram tau ke arah pemandu bas tu. Wajah pemandu bas tu dia memang tak sempat nak tengok. Dia hanya nampak kepala penumpang je yang terlihat melalui cermin tingkap tau. Kesemua penumpang tegak. Dia pandang ke depan, tapi tak semena-mena salah seorang daripada pemandu ni ditoleh kepala melihat ke arah Rahman tau. Rahman terperanjat. Yelah, semua tak pandang, tiba seorang pandang, dia terperanjat lah kan. Dia pun cepat-cepat lah berkalih muka ni ke depan. Dia tak pandang pada bas tu. Tubuh Rahman ni kembali menggeletar tau. Manakan tak, penumpang tadi tu tak berwajah. Ailio dia telan terasa macam lambat aja nak melalui kerongkong tau. Bas tu dia bergerak laju sebelum terus menghilang. Bulu roma Rahman ni terus merinding. Kepala dia rasa macam kebas. Sumpah dia memang menyesal gunakan jalan tu tau. Kalaulah dia dengar cakap mak dia, pasti kejadian-kejadian tu dia takkan lalui. Kereta tu dia terus pandu laju seiring dengan lajunya debaran yang bermain dalam dada Rahman tau. Jalan yang dilalui terasa cukup jauh malam tu. Dia sangka kan cepat sampai rumah kan, tapi memang jauh. Korang rasa lama sangat. Bam! Satu dentuman hinggap pada bumbung kereta dia. Tubuh kereta ni terhingguk-hingguk semasa menerima impak daripada benda jatuh tau. Jantung Rahman ni kian berdegup kencang. Dia tak pedulikan pun pada dentuman tu. Malah dia pecut laju kereta dia. Bam, bam, bam. Bumbung tu berdentum-dentam seperti sedang dihentak dengan sepasang kaki. Macam tu lah. Rahman ni dia berpeluh tau dalam kedinginan. Aircon yang terpasang tu pun dah tak mampu dah nak mendinginkan tubuh dia yang memang dalam keadaan resah, dalam keadaan ketakutan tu. Nafas dia pula memang laju pada masa tu. Peluh dia tak sah kata lah, memang menitik-nitik.
Kereta tu dia cuba pecut sepantas mungkin tau. Dia dah tak fikir dah keselamatan diri dia. Yang penting dia nak keluar daripada jalan tu secepat mungkin. Dia dah tak betah dah nak stay kat situ. Beberapa saat kemudian, lampu warna merah dengan warna biru pula lah bersinar-sinar, berkelip-kelip korang. Lampu tu memang terbias menerangi persekitaran. Tak susah pun dia nak cam pada siren kecemasan tu. Cepat-cepatlah Rahman dia mengerling ke arah cermin pandang belakang. Sebuah kereta peronda polis dah berada tak jauh dekat belakang dia. Rahman dia menghembus nafas lega. Sepatutnya dia risau, tapi dia lega. Serta-merta dia memperlahankan kelajuan kereta dia bagi merapatkan jarak di antara kenderaan dia dengan kereta peronda tu. Lepas tu kereta peronda tu dia siren kan, dia cakap lah, tolong berhentikan kenderaan. Gitu. Satu suara tu bergema menerusi pembesar suara. Sebaik saja kereta peronda tu memintas kereta Rahman tau. Rahman dia akur. Malah sebenarnya dia memang rasa lega tau. Lepas tu segeralah dia berhentikan kereta dia seperti mana yang diarahkan. Berhentikan dekat bahu jalan lah kan. So kereta peronda tu pun dia berhenti betul-betul dekat hadapan kereta milik Rahman. Seorang anggota polis berpakaian seragam dia menyelit keluar daripada kereta tu. Lepas tu dia pun cakap lah, dari tadi saya nampak Encik pandu kereta agak laju. Jalan sini bahaya, pandu laju-laju. Banyak benda tak elok berlaku kat sini, kata anggota polis tersebut. Minta maaf tuan, Rahman dia jadi bersalah tau untuk ceritakan perkara yang sebenar, apa yang dia dah lalui. Kamu semua nak pergi mana ramai-ramai ni? Soal pula anggota polis tu lagi. Mata dia mengerling ke arah seat belakang kereta Rahman tau. Soalan tu membuatkan Rahman ni dia terkaku sekejap. Air liur dia terasa macam tersekat dekat tekak dia macam tu. Apa maksud encik ramai-ramai? Masa tu Rahman dia seorang je kan dalam kereta tu. Terguguk gagap lah Rahman ni. Dia menyoal balik semula pada anggota polis tu. Anggota polis tu pun apa lagi berubah riak wajah. Lepas tu mata dia masa tu disedari memang dari tadi kan dia tengok dekat seat belakang kereta Rahman tu, serta-merta dia ubah, dia pandang ke arah wajah Rahman gitu. Lepas tu dia cakap macam ni, ikut cakap saya, keluar dari kereta ni, jangan sesekali pandang belakang. Arah anggota polis tu separuh berbisik tau kepada Rahman. Rahman masa tu dia mendengar macam lain macam kan. So dia rasa macam lebih resah tau. Peluh mula mengalir dari dahi Rahman, lepas tu melimpah kepada pipi. Memang bulu roma dia meremang masa tu tau. Seram mula menyeruak di jiwa dia tau. Apa sebenarnya yang berada dekat seat belakang kan? Pintu kereta dia buka perlahan. Dia melangkah keluar dari kereta tanpa toleh depan belakang atas bawah. Kaki dia diatur perlahan. Dia ikut pegawai polis tu masuk ke dalam kereta peronda. Tinggalkan kereta awak dekat situ, esok pagi kita datang ambil, kata anggota polis tu. Enjin kereta anggota polis tu dihidupkan. Selepas tu anggota polis tu memecut kereta tu meninggalkan kawasan tu tau. Lepas tu kan Rahman dia dalam keadaan yang agak pelik lah. Dia rasa macam tak ada yang tak kena. So Rahman dia bertanyakan kepada anggota polis tu, boleh saya tahu apa sebenarnya yang ada dalam kereta saya tadi? Anggota polis tu dia mula-mula dia mengerling lah sekilas. Wajah dia serius, tapi adalah sikit dia senyum, macam senyum yang bukan beria sangat. Masa saya soal ke mana kamu semua nak pergi tu, saya nampak 4 orang gadis berambut panjang duduk di seat belakang. Masing-masing kepala tertunduk. Masa tu awak jawab kan, awak cuma seorang dalam kereta. Keempat-empat gadis tu angkat kepala. Masing-masing tak berwajah, tahu tak? Jelas anggota polis tu lagi. Rahman pun selepas dia mendengar anggota polis tu bagi tahu macam tu, dia pun tertelan air liur dia. Patutlah
Dari tadi lagi kereta dia ni terasa berat tau. Meskipun dia memang memecut laju, tekan pedal minyak tu habis laju, tapi kereta dia stay juga berat. Hati dia bersyukurlah sebab tak ada sebarang kejadian buruk yang menimpa diri dia pada ketika tu. Jalan sini memang tak elok sebenarnya. Banyak kejadian pelik berlaku. Kebanyakannya terserempak dengan perkara-perkara yang menakutkan. Yang tak bernasib baik ditimpa kemalangan. 10 tahun dulu, kalau tak salah lah, sebuah bas pernah terbabas semasa guna jalan lah. Kesemua penumpang dan pemandu bas meninggal di tempat kejadian. Jelas anggota polis tu lagi. Rahman masa dia dengar penjelasan tu, darah dia berderau tau. Penumpang tanpa wajah yang berada dalam bas yang memotong kereta dia tadi mula bermain di fikiran dia tau. Rahman dia meraup kurus diri. Sungguh dia memang menyesali membuat keputusan untuk guna jalan ni tau. Dia memang tak akan guna dah jalan ni lepas-lepas ni pada waktu malam tau. Kalau tak salah saya lah, kawasan ni sebenarnya hutan sebelum ni dilapangkan menjadi jalan raya. Dan dari cakap-cakap orang lah, hutan tu sebenarnya dihuni oleh bangsa jin. Dan bila tempat mereka diganggu, itulah punca macam-macam perkara berlaku di sini. Jelas anggota polis itu sekali lagi syukur Alhamdulillah kan, sebab Rahman dia jumpa dengan anggota polis tu. So dia cakap lah, syukur saya jumpa dengan cik, kalau tak saya tak tahulah apa nasib saya, kata Rahman kepada anggota tersebut. Lain kali jangan lalu jalani sorang-sorang. Kalau belum sempat bicaranya ditamatkan, anggota polis tu terdiam. Dia memandang Rahman tau. Rahman terkebil-kebil masa tu memandang ke arah anggota polis tersebut. Jelas terdengar bunyi cakaran di bahagian bonet belakang. Dan bunyi cakaran tu menganjur sehingga ke atas bumbung kereta polis tersebut. Jantung Rahman kembali berdegup kencang. Anggota polis tu pun masih kelihatan tenang lagi pada waktu tu. Steering kereta ni dikawal dengan sangat cermat. Dia tak nak ikut pada kerisauan dia. So bunyi cakaran tu kembali terdengar di bahagian bonet belakang kereta peronda tu lagi sekali. Gelojak di hati ni nak tahulah apa yang sebenarnya ada kat belakang tu tau. Lepas tu Rahman ni dia ternampak satu susuk tubuh sedang duduk dekat seat belakang. Mengerikan. Memang sangat mengerikan sebab susuk tubuh tu tak ada kepala. Rahman serta-merta dia berkalih pandangan dia ke hadapan. Tubuh dia mula menggeletar ketakutan. Jantung dia laju mengepam darah. Anggota polis tu perlahan-lahan mengarahkan pandangan ke arah cermin pandang belakang. Kosong. Hanya Rahman je yang nampak ada orang kat situ, tapi polis tu nampak kosong. Sebaik saja mata dia memandang ke arah jalan raya, satu lembaga perempuan berambut panjang mengurai muncul mendadak di bahagian hadapan kereta. Anggota polis yang tadinya dia memandang ke belakang tengok kosong tu, dah tiba-tiba pula tengok dekat hadapan tu ada makhluk macam tu. Jadi anggota polis tu pun dia cuba nak mengelak tau. Steering tu diputar pantas ke kanan, kereta hilang kawalan, meluru laju ke bahu jalan, tepat menghala ke arah sebatang pokok besar sebesar pemeluk. Masa tu brek dia cuba nak tekan berkali-kali, tapi malangnya kereta dia dah tak berhenti. Tayar masih juga berputar laju sehingga kan dum. Memang diorang aksiden. Mereka didapati tercedera di kawasan tersebut dan mereka menjadi salah sebuah kereta yang telah mengalami kemalangan jalan raya di atas jalan lama tersebut. Macam tu lah. Jadi ramailah orang yang cuba turun termasuk dengan bomba untuk keluarkan mereka yang tersepit dalam kereta peronda tersebut.
Jadi kisahnya dah tamat. Setakat tu sahaja kisah untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya kita jangan ikut perkara yang tak baik. Terima kasih korang sebab stay dengar sampai habis. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share cerita. Bye.